pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 13 telah diberi peluang untuk menjalankan kajian lapangan di Kampung Batu Payung, Tawau, Sabah bagi memenuhi keperluan subjek geografi. Kajian ini bertajuk Isu Kemerosotan Zon Pinggir Pantai berdasarkan 5 proses data geografi. Secara umum, Kampung Batu Payung merupakan sebuah perkampungan pesisir yang terletak di bahagian selatan daerah Tawau dan terkenal dengan formasi batu semula jadi yang menyerupai bentuk payung. Walaupun kawasan ini sering dikunjungi pelancong kerana keindahan alam semula jadinya, hakikatnya ia kini sedang berdepan dengan pelbagai cabaran alam sekitar seperti hakisan pantai, pencemaran laut, pembuangan sampah, dan kemusnahan habitat bakau. Isu-isu ini berpunca daripada pelbagai faktor, terutamanya aktiviti manusia yang tidak terkawal serta kelemahan dari aspek penguatkuasaan dan kesedaran masyarakat setempat. Justeru, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti persepsi penduduk kampung terhadap masalah kemerosotan alam sekitar di kawasan pesisir dan seterusnya mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan. Sepanjang kajian ini, kami menggunakan data prima sepenuhnya yang dikutip melalui soal selidik berstruktur yang diedarkan kepada penduduk kampung. Data tersebut kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS dan Microsoft Excel berpandukan 5 proses utama data geografi, yaitu pengumpulan data, penyimpanan data, pemprosesan data, analisis data, dan akhirnya persembahan data. Melalui dokumentari ini, kami berharap segala dapatan dan maklumat yang dikongsi akan memberi kesadaran kepada masyarakat dan pihak berkepentingan tentang pentingnya memelihara zon pesisir pantai sebagai khazanah semula jadi yang perlu dipertahankan untuk generasi akan datang. Pertama sekali, proses yang paling penting dalam kajian lapangan ialah pengumpulan data. Tanpa data yang tepat dan sahih, proses seterusnya tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh itu, kami telah menggunakan kaedah soal selidik berstruktur yang dibina secara teliti bagi memastikan maklumat yang diperoleh benar-benar relevan dan berkualiti. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada 4 bahagian utama. Bahagian A mengandungi soalan latar belakang responden seperti umur, jantina, pekerjaan, dan tahap pendidikan. Tujuan bahagian ini adalah untuk mengenal pasti profil demografi responden dan bagaimana latar belakang mereka mungkin mempengaruhi pandangan terhadap isu alam sekitar. Seterusnya, bahagian B meneliti persepsi penduduk terhadap isu kemerosotan pantai. Contoh soalan termasuklah sama ada mereka bersetuju pantai mengalami hakisan setiap tahun, pencemaran air laut semakin membimbangkan, dan habitat semula jadi semakin musnah. Bahagian C pula mengkaji aktiviti manusia yang menyumbang kepada kerosakan pantai seperti pembinaan di kawasan pesisir, penebangan bakau, dan pelancongan tidak terkawal. Akhir sekali, bahagian D menumpukan kepada langkah pemeliharaan dan pemuliharaan. Contohnya, keberkesanan penanaman semula bakau, penguatkuasaan undang-undang serta kempen kesedaran awam. Setiap penyataan dijawab menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5, bermula daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Responden terdiri daripada penduduk Kampung Batu Payung sendiri, tanpa mengira berapa lama mereka menetap, asalkan mereka tinggal di kawasan itu dan mempunyai pengalaman terhadap isu yang ditanya. Ini bagi memastikan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realiti setempat. Setelah data dikumpulkan, proses seterusnya ialah penyimpanan data. Dalam kajian ini, kami tidak menggunakan Microsoft Excel atau sebarang aplikasi lain sebagai perantara.
Sebaliknya, kami terus memasukkan data ke dalam perisian SPSS, iaitu singkatan kepada Statistical Package for the Social Science, yang merupakan perisian statistik yang diiktiraf dalam penyelidikan akademik. Langkah pertama dalam penyimpanan data ialah membina formula ubah bagi setiap soalan dalam borang soal selidik. Ini dilakukan dalam tab Variable View dalam SPSS, di mana setiap formula ubah dinamakan secara sistematik. Sebagai contoh, hakisan pantai, pencemaran air, penembangan bakau, dan sebagainya. Kami juga menetapkan jenis data dan label untuk setiap kod jawapan dari nilai 1 hingga 5. Setelah semua formula ubah ditetapkan, kami berpindah ke tab Data View untuk memasukkan jawapan responden satu persatu. Dalam paparan ini, setiap baris mewakili seorang responden, manakala setiap lajur mewakili satu soalan. Proses ini dilakukan dengan teliti bagi mengelakkan sebarang kesilapan yang boleh menjejaskan integriti data. Dengan menyimpan data secara terus ke dalam SPSS, kami dapat menjimatkan masa dan memudahkan proses analisis kerana semua data telah tersedia dalam bentuk yang sesuai. Proses ketiga ialah pemprosesan data, iaitu satu inisiatif sebelum analisis dapat dilakukan. Dalam fasa ini, kami menyimak semua data yang telah dimasukkan untuk memastikan tiada sebarang kesilapan seperti nilai yang hilang, input yang salah atau kod yang tidak konsisten. Selain itu, kami juga menyusun semula label jawapan agar lebih mudah difahami dalam output SPSS nanti. Contohnya, kami menetapkan bahawa 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Proses ini juga membolehkan kami mengesan sebarang nilai luar biasa atau anomali dalam data. Sekiranya ada, ia boleh dikenal pasti dan diperbetulkan sebelum analisis dijalankan. Tanpa pemrosesan data yang teliti, hasil analisis statistik mungkin menjadi tidak tepat dan boleh menimbulkan kesilapan dalam interpretasi dapatan. Setelah data diproses, kami teruskan ke analisis data, yaitu proses penting untuk mengenal pasti pola dan tren berdasarkan maklumat yang telah dikumpul. Dalam kajian ini, kami menggunakan beberapa fungsi dalam SPSS seperti frequencies, descriptive, dan graphs. Melalui fungsi frequencies, kami dapat melihat jumlah dan peratusan responden bagi setiap jawaban, manakala melalui graphs, kami menghasilkan carta pie dan carta bar bagi memudahkan penonton dan pensyarah melihat hasil secara visual. Antara dapatan utama kami ialah ramai responden bersetuju bahawa kawasan pantai semakin tercemar, sama ada disebabkan pembuangan sampah, tumpahan minyak atau aktiviti pembangunan di sekitar pesisir. Mereka juga mengatakan bahawa penebangan pokok bakau dan kurangnya penguatkuasaan undang-undang telah memburukkan lagi keadaan. Selain itu, ramai penduduk menunjukkan kesedaran terhadap pentingnya langkah pemeliharaan, namun mendapati tindakan sebenar di lapangan masih kurang menyeluruh dan tidak konsisten. Melalui analisis ini, kami bukan saja dapat memahami pandangan masyarakat terhadap kemerosotan alam sekitar, tetapi juga dapat mengenal pasti aspek yang perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa dan komuniti setempat. Hai, kali ini saya akan tunjukkan cara membuat carta pie menggunakan SPSS. Carta pie sangat berguna untuk memaparkan peratusan atau bahagian kategori dalam data anda. Langkah yang pertama, buka data anda dalam SPSS. Pastikan data anda sudah dimasukkan dalam SPSS. Langkah yang kedua, pergi ke menu Pie Chart. Klik menu Graph di bagian atas, pilih Legacy Dialog, pilih Pie. Langkah yang ketiga, pilih jenis carta pie. Dalam dialog Pie Chart, pilih Summarize for Group of Cases. Klik Define. Langkah yang keempat, tentukan variabel untuk carta pie. Pilih variabel kategori yang anda mau buat carta pie, contoh lokasi. Klik anak panah untuk masukkan variabel tersebut ke dalam kotak Define Slice By. Langkah yang kelima, pilih paparan slice. Pada bagian slice represent, pilih percent of cases untuk memaparkan peratusan setiap kategori. Langkah keenam, tambah tajuk carta. Klik butang titles, masukkan tajuk carta anda, contohnya lokasi. Klik continue. Langkah yang ketujuh adalah jana carta pie. Klik OK. Carta pie anda akan muncul dalam tertingkap output SPSS.
Langkah yang ke-8 adalah edit carta pie. Klik 2 kali pada carta untuk buka carta editor. Anda boleh tambah label peratusan, nama kategori pada setiap slice, tukar warna slice dan lain-lain. Contohnya, klik elemen Show Data Labels untuk paparkan peratusan dan nama kategori pada slice. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah berjaya dilaksanakan dengan menggunakan kelima-lima proses data geografi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, analisis, dan persembahan data. Melalui pengumpulan data, kami memperoleh maklumat primer terus daripada penduduk Kampung Batu Payung. Data ini kemudiannya disimpan secara sistematik dalam SPSS sebelum diproses untuk memastikan ia sah dan lengkap. Seterusnya, melalui analisis data, kami mengenal pasti pola dan tren berkaitan kemerosotan zon pinggir pantai yang berpunca daripada pencemaran dan aktiviti manusia. Akhir sekali, hasil dapatan dipersembahkan melalui carta dan graf menggunakan SPSS dan Microsoft Excel agar lebih mudah dipahami oleh pelbagai pihak. Secara keseluruhannya, pelaksanaan kelima-lima proses ini telah membuktikan bahwa pendekatan geografi sangat berkesan dalam mengenal pasti dan memahami isu alam sekitar. Kami berharap kajian ini memberi kesedaran kepada semua tentang kepentingan memelihara zon pesisir pantai. Terima kasih. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준